Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Mahkamah Persekutuan tak benarkan Najib tanggul rayuan SRC 29 Julai 2022. Berita penuh. Mahkamah Persekutuan pada hari ini telah menolak permohonan pasukan pembelaan Najib Razak untuk menangguhkan pendengaran bagi rayuan kes rasuah SRC International yang telah dijadualkan bulan depan. Sehubungan itu, rayuan berkenaan akan didengar selama 10 hari mulai 15 Ogos di Mahkamah Persekutuan seperti yang dijadualkan sebelum ini. Pada hari Selasa yang lalu, peguam yang baru dilantik oleh Najib yang diketuai oleh Hisham Teh Moteik memohon penangguhan berkenaan memandangkan pasukan itu baru dilantik. Pasukan peguam yang baru menggantikan pasukan peguam terdahulu yang diketuai oleh Muhammad Syafiq Abdullah bagi kes rayuan berkenaan. Najib yang juga bekas Menteri Kewangan berusaha untuk membatalkan sabitan bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, jenayah pecah amanah, CBT dan pengubahan wang haram membabitkan 42 juta ringgit Malaysia dana SRC serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia. Ketika dihubungi pihak media, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul mengesahkan Mahkamah Persekutuan tidak membenarkan permohonan penangguhan itu semasa pengurusan kes di hadapan pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah dan Siti Hajar Mustafa. Katanya, hari ini pengurusan kes bagi permohonan bukti baru yang difailkan oleh peguam terdahulu bagi Najib iaitu peguam dari Syafiq & Co. Kemudian pindaan kepada usul tersebut untuk mendapatkan bukti baru. Kemudian isu pertukaran peguam melibatkan pasukan peguam diketuai Hisham untuk rayuan utama. Mahkamah Persekutuan telah memaklumkan bahawa tarikh pendengaran yang ditetapkan pada 15 hingga 26 Ogos 2022 dikekalkan dan arahan untuk mematuhi perlu dipatuhi, kata DPP sambil menambah pendengaran akan dijalankan secara fizikal di mahkamah terbuka. Usul untuk mendapatkan bukti baru merujuk kepada permohonan Najib untuk mengemukakan bukti tambahan bagi membatalkan sabitan bersalah terhadapnya dalam kes SRC berhubung dakwaan bahawa Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mempunyai konflik kepentingan. Ashraf berkata Mahkamah Persekutuan menetapkan 15 Ogos untuk mendengar permohonan bukti baru Najib. Semasa pengurusan kes yang diadakan melalui aplikasi Zoom, pihak pendakwaan turut diwakili oleh DPP V. Sitababaram. Najib diwakili oleh Hisham serta peguam Liu Teck Huat dan Ruben Matravanan. Turut hadir ialah Syafi yang sebelum ini merupakan peguam bela Najib dalam rayuan itu. Malaysia kini telah cuba untuk menghubungi Hisham untuk mendapatkan komen berhubung perkara itu. Pada 8 Disember tahun yang lalu, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan pada 2020 oleh Nazlan yang merupakan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ketika itu yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Najib. Nazlan kemudian dinaikkan pangkat ke Mahkamah Rayuan. Najib didapati bersalah dan dikenakan denda atas 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 tuduhan pecah amanah CBT dan 3 tuduhan pengubahan wang haram berkaitan 42 juta dana SRC. Sebelum ini, anak syarikat 1MDB SRC menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan MOF Incorporated. 1MDB juga dimiliki sepenuhnya oleh MOF INC. Najib juga pernah menjadi penasihat Emeritus SRC dan pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari Malaysia Kini. Kita jumpa lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Sekarang jam 9:07 malam, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Tuan-tuan dan dihormati sekalian. Apa bezanya Tun Mahathir dengan Najib Razak? Beza utama antara Tun Mahathir dan Najib Razak pastinya tentang kebijaksanaan, nama, banyak lagi lah beza. Kemudian umur pun Mahathir jauh lebih tua daripada Najib. Najib baru 69. Mahathir dah 90 lebih. Pertama. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ramai sangat duk kata Mahathir pun sebenarnya kaki rasuah, makan rasuah dan sebagainya. Tetapi beza utama antara Najib Razak dan Tun Mahathir, tidak ada bukti di dalam akaunnya masuk uang yang disebut itu. Manakala Najib Razak, di setiap akaun dia, semua ada bukti yang uang itu masuk. Mungkin itulah beza utama. Sebab itu Tun Dr. Mahathir Mohamad berani kata dan berani cabar kepada mereka yang berkenaan, yang menuduh, yang dia rasa tertuduh bahawa dia ada makan duit daripada UKSB. Sampai Mahathir kata, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, periksalah akaun bank saya, kata Dr. Mahathir. Dan dia turut menafikan terima wang UKSB. Jadi dia kata, periksalah akaun saya. Memang selama ini setiap usaha pemeriksaan kepada akaun Mahathir mesti tak ada jumpa punya lah. Sampai sekarang belum ada lagi dakwaan, belum lagi didakwa sebarang pendakwaan kepada Tun Mahathir. Belum ada ya tuan-tuan dan puan-puan. Berlainan dengan Najib Razak, Najib Razak menerima wang dalam akaun. Dan setiap jumlah yang disebut sebagai dimakan ataupun sebagai diterima, sebagai diseleweng, sebagai apa sajalah, exactly jumlah itu ada dalam akaun. Aduh, jadi susahlah. Dr. Mahathir Mohamad berkata, bekas Menteri Pengangkutan, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan juga bekas Menteri Pengangkutan, yaitu Chan Kong Choi, menafikan mereka menerima dana politik daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB. Ini susulan daripada dakwaan daripada seorang saksi dalam pembicaraan rasuah yang membabitkan bekas timbalan Perdana Menteri, yaitu Presiden UMNO sekarang, yang memang sedikit membawa masalah juga pada UMNO, yaitu Ahmad Zahid Hamidi. Mahathir memberitahu pemberita di Langkawi semalam bahawa saksi berkenaan perlu untuk menunjukkan bukti untuk menyokong dakwaannya. Jangan sembarang cakap, leje boleh ditulis, kata mungkin dalam maksud dia begitulah, mungkin leje boleh ditulis. Tapi Mahathir berkata situasi berkenaan tidak sama dengan kes yang membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Aku dah kata, mesti Mahathir ratib Najib juga. Mesti Mahathir akan sebut nama Najib dan mesti dia akan membezakan apa beza Najib dan Mahathir. Bezanya adalah Mahathir tak ada bukti. Najib cukup bukti. Kata Tun Mahathir, kita tunjuk bukti Najib ada pegang duit. Ada cek yang dia tanda tangani dan ada akaun bank. Kata Mahathir. Tetapi Mahathir kata, pergilah periksa akaun bank saya. Tiada masalah, katanya dalam lapor Sinar Harian. Jadi Mahathir memang berani cakap macam begitu sebab dia yakin tak akan dapat disiasat di dalam akaunnya kerana dia tak terima wang itu dalam akaun. Dr. Mahathir memberitahu tiada orang tengah yang telah digunakan bagi tujuan penerimaan dana yang dikatakan itu. Katanya lagi, kalau dia bagi pada orang lain, orang itu kata dia akan bagi kepada saya, yang itu lainlah, tapi saya sendiri tak dapat duit, katanya. Dan harus diingat, menurut laporan itu,
Yang telah terima uang itu anak saudaranya. Tetapi ada satu dokumen yang baru kita terima yang daripada anak saudara Mahathir ini tentang perkara itu. Akhirnya dia buat pengakuan yang pasti akan merungkai segala jawapan. Nantikan sebentar lagi saya akan buat video khas untuk itu pula ya. Khas untuk itu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Betulkah anak saudara Mahathir terima uang itu ataupun tak ada, sebenarnya dicipta saja. Ada dokumen, bukti. Semalam bekas pengurus pentadbiran UKSB iaitu David Tan Siong Sun telah memberitahu Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa ledger rahsia syarikat itu merekodkan pembayaran 2.6 juta kepada Mahathir melalui anak saudaranya. Tuan-tuan dan puan-puan, Tan berkata demikian ketika disoal balas oleh pasukan pembelaan Zahid yang merupakan Presiden UMNO juga. Zahid telah dibicarakan kerana menerima rasuah daripada UKSB. Selain Mahathir, Peguam Zahid turut menyoal Tan mengenai catatan lain dalam ledger di mana Chan antara lain dituduh dibayar oleh UKSB. Menurut The Star, Chan menafikan menerima 7.8 juta daripada UKSB. Chan adalah Menteri Pengangkutan antara 2003 dan 2008. Katanya tiada wang sedemikian. Tiada wang sedemikian diberikan kepada saya sebagai pembiayaan politik atau kepada saya secara pribadi, katanya. Seperti Mahathir dan lain-lain yang dituduh menerima dana UKSB, Chan berkata dia bersedia untuk disiasat oleh pihak berkuasa. Jadi semua mereka sedia untuk disiasat dan sedia memberikan kerjasama. Mereka siap-siap sedia buat apa saja untuk membuktikan bahawa mereka tidak bersalah. Seperti biasa. Apa sebenarnya UKSB ini? Saya pun tidak tahu apa fungsi dia sebenarnya. Sebab kalau semua dibagi dana politik, jadi mana untung UKSB? Apa untungnya UKSB? Bagaimana dapat untung UKSB kalau semua dana diberikan sebagai dana politik, sumbangan politik dan sebagainya. Okey, so apa pendapat kamu? Kamu boleh komen, kamu boleh berikan apa saja pendapat kamu tentang perkara ini. Adakah Mahathir bercakap benar atau tidak? Adakah Mahathir bercakap terus terang atau tidak? Apa pendapat kamu? Saya fikir saya tetap berpegang kepada mahkamah. Nanti mahkamah akan tentukan. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini, kita jumpa lagi.